يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk kita sama-sama sekali lagi mengikuti siaran Perlis Mengaji. Dan alhamdulillah hari ini hari yang kelima Ramadan, dan insya-Allah kuliah subuh pada pagi ini saya akan menyambung lagi perbahasan daripada risalah 40 kisah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat. Dan insya-Allah hari ini kita akan membacakan satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, anna nafaran min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirr فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Maksud hadis, sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri baginda berkenaan amalan baginda pada waktu malam. Sebahagian dari mereka berkata, aku tidak akan menikahi wanita. Sebahagian yang lain berkata, aku tidak akan makan daging. Sebahagian yang lain pula berkata, aku tidak akan tidur. Perkara itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda memuji Allah dan bersabda, mengapa dengan mereka yang menyatakan demikian? Aku salat malam dan tidur, berpuasa lalu berbuka, dan berkahwin dengan wanita. Sesiapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan daripada kalanganku. Hadis yang dibacakan tadi menunjukkan pada kita bahawasanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bagaimana perihal keadaan seorang Muslim, apakah yang perlu dia lakukan. Dan Nabi tunjukkan dalam hadis ini bagaimana cara hidup yang betul ataupun cara beragama yang betul. Sebelum daripada itu, jika kita dengar ataupun kita lihat hadis ini, yang mana dalam hadis ni adanya beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalami kemusykilan, yang mereka ini menghadapi satu persoalan. Lalu mereka telah pergi dan bertanya kepada isteri Nabi. Yang mana kalau kita lihat dalam hadis ni tadi, sebahagian sahabat ni mendatangi isteri Nabi, pergi berjumpa dengan isteri Nabi. Lalu sahabat-sahabat ini telah bertanya
tentang amalan-amalan yang Nabi lakukan ketika mana Nabi bersendirian. Yang mana dalam hadis tersebut an amalihi fis sir, ataupun amalan yang dilakukan pada waktu malam. Jadi dalam hadis ni menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang tu bila mana dia menghadapi kemusykilan dalam hidupnya, maka dia pergi kepada orang yang benar ataupun orang yang betul. Contohilah perbuatan sahabat Nabi ini, bila mana menghadapi kesulitan, mereka pergi berjumpa dengan Nabi ataupun orang-orang yang dekat dengan Nabi untuk mendapatkan penjelasan di atas kemusykilan yang mereka hadapi. Ianya bertepatan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Itu yang pertama. Seterusnya, yang kedua, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan komentar ataupun membuat komentar terhadap amalan-amalan yang ingin dilakukan oleh sebahagian sahabat ni. Yang mana sebahagian sahabat ini mereka mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang baik ataupun amal ibadah yang saleh. Okay. Tapi sudah berlaku kekeliruan dalam gambaran ibadah yang mereka ingin lakukan tu. Yang mana beberapa orang sahabat ni telah memilih untuk melakukan amalan-amalan yang ada unsur yang agak melampau. Yang mana dalam hadis ni sebut, faqala ba'duhum, berkata sebahagian pada mereka, la atazawwajun nisa. Aku pilih untuk tidak akan berkahwin dengan perempuan. Tujuan tidak mahu berkahwin ni ialah untuk fokus kepada ibadah ataupun untuk memberikan perhatian sepenuhnya pada ibadah. Dan dia telah memilih satu pilihan, iaitu untuk tidak menyibukkan diri ataupun tidak berkahwin, supaya tidak berkahwin itu akan memberikan kepada dia ruang yang banyak untuk melakukan ibadah. Kemudian seorang lagi dia sebut dalam hadis ni, la akulul laham, aku akan berhenti daripada makan makanan yang enak ataupun makanan yang sedap. Al-laham sini maksudnya daging. Okay. Tapi apa yang nak dimaksudkan sini ialah aku tidak akan memberikan perhatian pada makan sangat. Maknanya bila mana dah lapar ataupun terlalu lapar, barulah aku akan ambil keputusan untuk makan. Okay. Kemudian satu orang lagi kata, la anamu ala firash, aku pilih untuk tidak tidur. Okay. Jadi bila mana Nabi mendengar apa yang akan dirancang ataupun apa yang dirancang oleh 3 orang sahabat ni untuk diorang lakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maka Nabi SAW pun sebut, ma balu aqwamin qalu kaza, apa yang telah terjadi ataupun apa yang tak kena kepada mereka-mereka ini bila mereka menyebutkan perkataan seperti itu. Dalam hadis ni kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita cara untuk kita tegur orang yang mungkin dia telah mengucapkan kata-kata yang kurang tepat ataupun tidak betul. Dan ini adalah cara Nabi bila mana Nabi ingin melakukan komentar ataupun Nabi ingin menegur sahabat ataupun mana-mana orang. Nabi tidak akan sebut nama, tapi Nabi sebut dengan perkataan ma balu aqwamin, apa yang telah terjadi pada kaum tersebut. Maknanya Nabi umumkan orang tersebut supaya tujuannya untuk menjaga keaiban ataupun menjaga maruah orang yang telah melakukan kesilapan tersebut. Okay. Itu yang kita boleh tengok daripada cara Nabi ingin menegur perbuatan-perbuatan yang tidak betul yang berlaku ataupun yang terjadi di kalangan umatnya ataupun sahabatnya secara khusus. Okay. Seterusnya kita lihat apa yang ingin disampaikan ataupun apa yang telah dirumuskan oleh para ulama daripada hadis ni. Okay. Pertama sekali yang disebutkan sini ialah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan syariat ini untuk menyusahkan hamba-Nya. Okay, itu yang pertama. Okay. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Allah Taala sebut dalam surah Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu
agar kamu menjadi susah, kamu menjadi sempit dengan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Taha ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Melalui ayat ni, Syekh As-Sa'di dia tafsirkan dalam kitabnya Tafsir Karim Ar-Rahman, tafsir Al-Quran Al-Karim. Jadi dalam penafsiran yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, maksud diturunkannya wahyu dan Al-Quran kepadamu serta ditetapkannya syariat bukanlah untuk membuat kamu sengsara. Jadi daripada ayat kedua dan ayat ketiga daripada surah Taha ni, Allah Ta'ala sebut pada kita bahawasanya semua pensyariatan yang ada dalam Al-Quran ini tidak diturunkan dengan tujuan untuk menyusahkan ataupun menyempitkan seorang Muslim tersebut bila mana ia ingin menunaikan syariat. Tapi tujuannya ialah untuk menyenangkan ataupun untuk memudahkan. Sebab tu dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu Wa Taala mahukan daripada syariat ini ialah kemudahan, bukan dibukakan pintu kesusahan ataupun kesempitan. Jadi itu yang kita boleh lihat apa yang ingin disebutkan ataupun apa yang telah dirumuskan berdasarkan hadis Nabi tadi. Nabi telah menegur perbuatan tiga orang sahabat yang telah memilih amalan-amalan yang berat, yang mana amalan tersebut berlawanan ataupun bercanggah dengan fitrah manusia itu sendiri. Seterusnya, dalam hadis yang lain, Nabi juga sebut, yang mana hadis itu bermaksud, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sesungguhnya agama ini sangat mudah dan tiada seseorang yang cuba mempersulitkan diri dalam agama ini, melainkan pasti ia akan kalah. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ni, Nabi SAW tunjukkan, Nabi sebutkan pada kita, asal agama itu sifatnya mudah. Janganlah kita mencari pintu-pintu yang berat, yang susah, sehingga kita sendiri merasa sempit ataupun merasa tertekan dengan pilihan yang telah kita lakukan. Oleh itu, kalau kita tengok, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia sebut bila mana dia syarahkan hadis ni dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Dia kata agama Islam ini mempunyai banyak kemudahan. Bahkan sekiranya dibandingkan agama Islam dengan agama-agama sebelumnya yang dianuti oleh bangsa Arab ataupun agama yang ada di sekitar masyarakat Arab, jauh lebih senang pensyariatan ataupun pengamalan yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Sebab itulah dalam syariat agama Islam ni adanya yang namanya rukhsah, iaitu keringanan-keringanan yang diberikan kepada sesetengah syariat. Tujuannya ialah untuk menunjukkan agama ni mudah. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, yassiru wala tu'assiru, permudahkanlah urusan, jangan kamu susahkan satu urusan. Basyiru wala tunaffiru, beri berita gembira dan jangan engkau berikan satu perkara yang menyebabkan orang lari ataupun orang rasa berat. Jadi ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana mudahnya, bagaimana senangnya agama ini untuk dilakukan. Selain daripada itu, antara perkara yang disebutkan berdasarkan daripada hadis yang dah kita baca pada awal tadi, tidak adanya sikap rahbaniyah ataupun bertapa dalam agama Islam. Apa maksud rahbaniyah? Rahbaniyah ialah maksudnya mengasingkan dunia dan akhirat yang dilarang dalam Islam. Islam adalah yang memberikan keseimbangan kebaikan di dunia. Ialah agama yang memberi keseimbangan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu dalam suratul Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan demikianlah kami jadikan kamu umat akhir zaman ini sebagai ummatan wasata, iaitu umat yang pertengahan. Wasatan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, sama ada tafsir At-Tabari ataupun tafsir Ibnu Katsir, kita boleh lihat apa yang didefinisikan daripada perkataan wasatan di sini. Maksudnya tidak terlalu melampau kepada akhirat
dan juga tidak terlalu melampau kepada dunia. Maknanya umat akhir zaman ataupun orang Islam ataupun Muslim secara umumnya, mereka ialah umat yang berada pertengahan. Mereka bukanlah umat yang diajar untuk bersungguh-sungguh kepada akhirat sehingga melupakan dunia, lalu cuai terhadap dunia. Mereka juga tidak diajar untuk terlalu memberi kecenderungan ataupun perhatian kepada akhirat sehingga mereka melupakan dunia. Jadi dalam hadis ni, Nabi SAW sebut, Nabi kata, sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa dalam sebahagian riwayat. Nabi kata, lakinni usalli wa anamu wa asumu wa uftir. Aku ialah seorang Nabi, seorang Rasul. Aku orang yang salat dan aku juga tidur. Maknanya Nabi yang paling kuat, yang paling dekat hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling dekat hubungannya dengan Tuhan. Nabi bila mana Nabi beribadah, Nabi akan ada waktu rehatnya. Asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga berkahwin dengan perempuan. Walaupun Nabi itu orang yang paling kuat boleh menjaga nafsunya ataupun boleh menjaga dirinya. Okay. Jadi daripada apa yang telah Nabi tegur daripada perbuatan sahabat ni, menunjukkan kepada kita khairul iqtida, sebaik-baik ikutan itu ataupun sebaik-baik tempat untuk kita ikut ialah apa yang telah Nabi sebut. Okay. Sebab dalam hadis ni, di akhir hadis ni Nabi sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang mengasingkan diri daripada sunnahku ataupun petunjukku, falaysa minni, maka dia bukan daripada kalanganku. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita syadidul wa'iz, iaitu ingatan yang sangat-sangat kuat, ingatan yang sangat-sangat penting tentang kebaikan seseorang itu ialah pada mengikut sunnah Nabi, dan kecelakaan seseorang tu ialah pada mengasingkan diri daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi ini benda ataupun perkara yang kita boleh lihat. Okay. Selain daripada tu, kita lihat dalam hadis yang lain. Okay. Nabi SAW sebut dalam hadis muttafaqun alaih, yang mana dalam hadis ni maksudnya Nabi kata, bagaimana halnya kaum-kaum yang menjauhkan diri daripada sesuatu yang aku lakukan. Maksudnya Nabi SAW timbulkan persoalan ni, Nabi nak tunjukkan kepada kita bagaimana tersasarnya, bagaimana jauhnya orang yang memilih untuk membuat amalan-amalan lain ataupun melakukan amalan-amalan yang lain, yang mana amalan tersebut jauh lebih berat daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis tu, wallahi, demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa. Ana a'lamun nasu billah wa atqa bihi. Aku orang yang paling tahu tentang Allah, aku orang yang paling bertakwa kepadanya. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW menyebutkan tidak betulnya orang yang telah pilih untuk melakukan amalan-amalan yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bila mana dia menghuraikan hadis ni, dia kata la syakka ad-dalalu liman yuqinu. Tidak ada lagi keraguan. Ia ialah satu kesesatan bagi orang yang meyakini demikian, iaitu perbuatan yang dia lakukan yang menampakkan lebih daripada apa yang Nabi tunjukkan itu, lalu dia lakukan. Al-Imam Ibn Hajar sebut, tidak syak lagi, itu ialah satu kesesatan. Maknanya itu ialah satu benda yang tidak benar dan tidak betul. Seterusnya, antara perkara yang dirumuskan oleh para ulama daripada hadis ni juga ialah teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kelakuan sebahagian daripada para sahabat. Yang mana dalam hadis yang lain, kalau kita boleh tengok, Nabi kata, satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, iaitu satu peristiwa ataupun satu keadaan, satu hari Nabi masuk ke dalam masjid. Lalu Nabi melihat dalam masjid Nabi ni, Masjidun Nabawi ni, ada tali yang tergantung, terjulur panjang antara dua tiang. Kana hibalun baina sariyatain. Dalam hadis tersebut, sesungguhnya di antara dua tiang itu adanya tali yang panjang. Okay. Maka Nabi pun tanya, tali ini milik siapa? Siapa yang buat tali ini ataupun siapa yang gantung tali ini? Maka sahabat-sahabat yang ada dalam masjid tu pun kata, tali ini ialah kepunyaan seorang perempuan yang bernama Zainab.
Yang mana Zainab ni dia guna tali ni untuk apa? Dia guna tali ni untuk dia berpaut ketika mana dia rasa letih bila mana qiyam dalam salat terlalu lama. Okay. Jadi dalam hadis ni menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW telah tengok satu insiden ni, ataupun keadaan ni. Maka Nabi pun sebut dalam hadis tu, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kata hulluh. Hulluh tu maksud dia lepaskan tali tu ataupun buang tali tersebut. Hendaklah Nabi sebut dalam hadis ni, salah seorang daripada kamu apabila ia mengerjakan salat malam ketika ia bertenaga. Maksudnya bila mana dia kuat, dia rasa gagah, maka dia buat salat malam. Tapi sekiranya dia merasa penat ataupun dia rasa tak larat, hendaklah dia berbaring ataupun dia tidur terlebih dahulu. Okay. Jadi kita boleh tengok dalam hadis ni bagaimana Nabi SAW larang perbuatan melampau. Bila mana diri itu sudah tidak mampu lagi untuk melakukan ketaatan ataupun melakukan amal ibadah, maka rehatlah sekejap. Bahkanlah hadis yang lain Nabi SAW sebut, dibimbangi orang yang berterusan buat ibadah dalam keadaan dia letih ni, dia tidak beribadah pada Allah, boleh jadi dia mencaci Tuhannya. Dengan sebab dia tak dapat fokus apa yang dia sebut, apa yang dia buat. Okay. Jadi dalam hadis ini tunjukkan kepada kita bagaimana syariat itu sangat-sangat meraihkan manusia itu sendiri. Syariat itu bukan bersifat memberatkan ataupun bersifat penyeksaan kepada jiwa. Sebab tu kalau kita tengok agama Islam ini, rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan cukup-cukup banyak dan cukup-cukup luas. Kita boleh melakukan ibadat dalam apa jua keadaan. Tidak semestinya ibadat itu boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Tapi kita boleh buat dengan kadar keadaan yang kita hadapi. Contoh dalam suasana kita hari ini, yang mana kita masih lagi berada dalam perintah kawalan, kita tidak dapat bergerak bebas, dan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan kita terpaksa akur terhadap perintah ni. Dan kebiasaannya, bila mana kita menghadapi ataupun datang pada kita bulan Ramadan, cara kita melakukan ibadah ataupun kita menghidupkan malam-malam dengan kita berkumpul di masjid surau. Tapi dengan sebab keadaan yang berlaku sekarang ni, maka perkumpulan tak dapat dilakukan. Tapi kita masih lagi boleh menghidupkan malam-malam di rumah kita. Kita masih lagi boleh melakukan qiyam Ramadan ataupun kita selalu namakan dengan nama salat tarawih. Jadi nak beritahu kepada kita, untuk melakukan amal ibadah tidak diwajibkan ataupun tidak dimestikan perlu berada dalam masjid, dalam surau. Kita boleh melakukan ibadah di mana tempat, selagi mana tempat tu bersih, selagi mana tempat tu aman untuk kita buat ibadah. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi nak tunjukkan kepada kita, telah dijadikan seluruh permukaan bumi ini masjid bagi umatku. Maknanya tidak ada keberatan kepada umat akhir zaman ataupun umat Islam secara umumnya untuk mereka beribadah di mana-mana pun. Dengan syarat tempat yang ingin dia lakukan ibadah tersebut ialah tempat yang bersih dan suci. Okay. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok dan kita boleh ambil pengajaran bagaimana perkara silap faham yang berlaku di kalangan para sahabat sehingga mereka ni telah pilih untuk buat amalan-amalan yang menampakkan satu benda yang sangat-sangat melampau. Sebab tu kalau kita tengok hatta dalam bab zikir sekalipun, dalam bab zikir, okay. Dalam bab zikir kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW telah tunjukkan bilangan yang paling tinggi ataupun bilangan maksima Nabi berzikir. Kalau kita lihat dalam banyak-banyak hadis, ianya ialah 100 kali. Tak kiralah ianya istighfar ataupun la ilaha illallah ataupun zikir selepas salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak ada bilangan dalam hadis yang lebih daripada 100 kali. Walaupun ada sebahagian orang yang berzikir, mereka nak berzikir dengan bilangan 1000, 2000, 3000 sampai 10,000 pun. Tapi kita lihat daripada apa yang Nabi sebut ataupun apa yang Nabi tunjukkan, iaitu bilangannya ialah 100. Adakah kita nak kata ataupun adakah kita nak sebut amalan setengah orang yang melakukan zikir sampai 10,000, 20,000 ianya lebih baik, lebih bagus daripada apa yang Nabi tunjukkan? Walaupun bilangan yang Nabi tunjukkan tu sikit, tapi dia tidak akan dapat mengatasi
apa yang telah ditunjukkan oleh orang lain selain pada Nabi, walaupun dari segi kuantiti, dari segi bilangan, ianya lebih banyak. Ini yang kita kena faham, ataupun ini yang kita kena berikan penekanan bila mana kita beribadah. Kenalilah ibadah itu, ataupun carilah ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah prasyarat ibadah itu diterima, ataupun syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita bacakan satu lagi hadis. Hadis yang berkenaan dengan kesilapan ataupun sesuatu yang tidak betul yang dilakukan oleh para sahabat, lalu Nabi SAW pun tegur perbuatan tersebut. Hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sa'im qala laysa minal birri as-siyam fi safar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan melihat orang ramai berkumpul dan seorang lelaki yang dipayung kerana keadaan penat berpuasa. Lalu baginda SAW bertanya, kenapa? Ataupun apa yang telah terjadi kepada lelaki ini? Mereka menjawab, dia berpuasa. Baginda SAW bersabda, laisa minal birri as-siyam fis safar. Bukanlah sesuatu yang baik seseorang itu berpuasa dalam keadaannya bermusafir. Dalam hadis ni kita boleh lihat, dan hadis ni dia lebih dekat dengan apa ataupun pengamalan ataupun ibadah yang kita sedang buat sekarang ni. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW telah menegur perbuatan ataupun kesilapan yang telah dilakukan oleh sebahagian sahabat. Yang mana seorang sahabat ni dia telah pilih untuk berpuasa. Dia bermusafir dan dia telah pilih untuk berpuasa. Yang mana dengan sebab puasanya itu dia terlalu letih. Sehingga terpaksa sebahagian orang ni payungi dia ataupun lindungi dia, teduhi dia. Dan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi telah sebut satu perkataan yang jelas menunjukkan bahawasanya bagaimana agama itu ringan. Laisa minal birri as-siyam fis safar. Bukanlah daripada kebaikan seseorang itu berpuasa dalam keadaan dia bermusafir. Jadi pertama sekali kita boleh lihat dalam hadis ni bagaimana adanya yang namanya rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dalam bab puasa. Kita tengok dalam hadis ni ataupun apa yang dirumuskan oleh para ulama. Yang disebutkan sini, Islam merupakan agama yang bersifat menjaga prinsip tujuan dan maksud syariat diturunkan. Hukum asal segala kefarduan dinamakan azimah, iaitu hukum asal. Sebagai contoh, solat zuhur 4 rakaat, solat isyak 4 rakaat, puasa 30 hari pada bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian untuk menjaga hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala meringankan kefarduan itu, sama ada dalam bentuk pengurangan rakaat ataupun dibenarkan berbuka puasa ketika musafir ataupun dinamakan rukhsah, yakni keringanan. Jadi dalam hadis ni, dalam rumusan para ulama yang disebut sini, bagaimana dalam ibadah yang Allah Taala tetapkan, salat, puasa, adanya rukhsah di sana ataupun keringanan. Tidaklah ibadat itu ditekankan ataupun dimestikan bagi setiap orang Muslim itu untuk mereka lakukan, tanpa mereka tak boleh tinggal langsung. Jadi kalau kita tengok dalam bab ataupun dalam apa yang disebutkan dalam hadis ni, Nabi SAW sebut pada kita bagaimana bagi orang yang berpuasa itu dia ada keringanan, iaitu untuk dia tidak berpuasa bila mana dia bermusafir. Keringanan ni ialah bagi orang yang bermusafir. Tapi kalau kita tengok dalam surah Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah dia berbuka ataupun ganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala mahu kamu beroleh kemudahan dan dia tidak mahu kamu menanggung kesukaran.
Jadi dalam hadis tadi dan juga dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana agama ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan. Tapi ada syarat dan keadaannya. Bukanlah keringanan itu boleh diambil oleh semua orang. Dalam hadis ni ataupun dalam bab yang nak kita bincang ni, ialah keringanan bagi orang yang bermusafir ataupun dalam ayat Quran disebut bagi orang yang sakit. Okay. Orang yang bermusafir dan orang yang sakit, mereka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Mereka boleh puasa pada hari-hari lain, iaitu hari yang mereka tak musafir dan juga hari yang mereka tidak lagi sakit. Okay. Berkenaan dengan sifat musafir ataupun bagaimana yang disebutkan dengan sakit. Okay. Itu ada perbahasan di kalangan para ulama tentang penentuan permusafiran dan juga penentuan kadar sakit bagi orang yang boleh berbuka. Okay. Tapi secara umumnya dalam ayat ini ataupun dalam apa yang disebutkan dalam Quran, ianya umum. Wa man kana maridan aw ala safarin. Sesiapa yang sakit ataupun orang yang bermusafir. Okay. Tidak disebutkan sakit itu sakit tara mana. Musafir itu ialah musafir tara mana. Yang mana kalau kita tengok penentuan kadar permusafiran ialah satu benda yang diperselisihi dan ianya satu perselisihan yang sangat masyhur. Penentuan kadar. Okay. Ada yang mengatakan seseorang tu boleh mendapat rukhsah untuk berbuka puasa ialah bila mana permusafiran itu melebihi 2 marhalah dan permusafiran itu mestilah satu permusafiran yang meletihkan. Ada yang kata seperti itu. Ada yang berpegang dengan pendapat yang lebih ringan dan ada pendapat yang berbagai-bagai. Tapi umumnya ingin kita sebut pada pagi ini ialah bagaimana dalam agama itu ada keringanan. Bagaimana dalam agama itu ada keringanan. Dan para ulama mengeluarkan pendapat masing-masing berdasarkan kefahaman dan ijtihad mereka, para mujtahid, mereka keluarkan mereka punya pandangan dan pendapat. Tujuannya ialah untuk menunjukkan kepada kita keringanan itu ada. Tapi dalam masa yang sama, para ulama juga ingin menjaga supaya di sana tidak ada orang yang mencari-cari keringanan dan juga membuat keringanan dengan tujuan untuk memenuhi hawa nafsunya. Okay. Jadi itu perkara yang kita kena jelas. Okay. Seterusnya, apa yang ingin disebutkan ataupun apa yang dapat kita ambil manfaat lagi daripada hadis ni, iaitu persoalan puasa lebih baik atau berbuka lebih baik ketika musafir. Sebab dalam hadis Nabi sebut, laisa minal birri as-siyam fis safar. Bukan daripada kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan dia musafir. Jelas. Bukan daripada kebaikan. Okay. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok, ada tak ataupun persoalan yang kita boleh timbulkan, adakah betul ataupun adakah hadis ini ataupun apa yang Nabi sebut ni menunjukkan larangan totally secara umumnya ataupun secara khususnya tak boleh berpuasa langsung bila mana seseorang itu bermusafir. Okay. Pada asalnya kalau kita tengok, kelonggaran bermaksud dia mempunyai pilihan. Perkataan rukhsah ataupun kelonggaran itu sendiri maksudnya ia ialah pilihan. Ia bukannya kewajipan. Okay. Jika dia mahu, dia boleh mengambil kelonggaran tersebut dan digantikan puasa pada hari lain jika dia mahu. Jika dia enggan, dia boleh meneruskan puasa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, yang mana hadis itu diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami pernah bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Kemudian kata Anas bin Malik, "Minnas saimun." Di antara kami ini ada orang-orang yang berpuasa dan orang yang berpuasa itu tidak memperkecilkan yang berbuka dan yang berbuka pula tidak memperkecilkan yang berpuasa. Okay. Jadi nak tunjukkan kepada kita dalam permusafiran tu Nabi duk ada. Dan dalam permusafiran tu ada 2 kumpulan. Satu kumpulan mereka bermusafir dan mereka berpuasa. Satu kumpulan lagi mereka bermusafir dan mereka mengambil rukhsah. Okay. Dan jelas kalau kita tengok keadaan ni ataupun permusafiran ni berlaku selepas ayat rukhsah boleh berbuka tu turun. Dan Nabi pun duk ada dalam musafir tu. Okay. Jadi Nabi tidak mewajibkan orang yang berpuasa tu mesti berbuka. Dan Nabi tidak melakukan orang kata apa, sindiran ke ataupun
Nabi tegur ke kepada yang berpuasa. Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku dapati aku mempunyai kemampuan untuk berpuasa ketika musafir." Ini seorang sahabat nama dia Hamzah bin Amir al-Aslami. Dia tanya Nabi, dia kata, "Aku ni ada taqah, iaitu ada kekuatan untuk aku ni berpuasa. Aku ada kekuatan untuk berpuasa. Okay. Adakah salah untuk aku berpuasa dalam keadaan aku bermusafir?" Okay. Maka jawab Nabi, hadis ni riwayat Imam Muslim. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia ialah rukhsah. Ianya adalah rukhsah ataupun kelonggaran daripada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang mengambilnya, maka sesuatu yang baik. Dan sesiapa yang suka untuk berpuasa, maka tiada salah baginya. Cuma para ulama berselisih tentang nak menyebutkan afdalnya macam mana. Sebab dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang mengambilnya, maka ia sesuatu yang baik. Dalam hadis yang kita sebut tadi pun, Nabi sebut, laisa minal birri, bukan daripada kebaikan. Okay. Jadi para ulama sebut yang afdalnya bagi orang yang bermusafir ialah ia berbuka. Yang afdalnya. Walaupun ada pilihan bagi mereka untuk tidak berbuka sekiranya mereka mampu, tapi nak disebutkan sini bahawasanya yang afdal, yang terbaik. Berdasarkan apa yang Nabi tunjukkan, berdasar apa yang Nabi telah sampaikan, Nabi seakan-akan ingin memberi gambaran pilihan untuk berbuka itu lebih baik berbanding pilihan untuk kekal berpuasa itu sendiri. Bahkan kalau tengok para ulama memberi sebab. Sebab apa Nabi anjurkan ataupun Nabi lebih cenderung suruh berbuka? Okay. Pertama, melihat kepada situasi permusafiran zaman tu. Yang mana permusafiran zaman tu ialah permusafiran sama ada menunggang haiwan ataupun berjalan kaki. Yang memang permusafiran tu ialah permusafiran yang jelas menunjukkan sangat letih. Tambah pula dengan suasana yang panas. Memang sifat bulan Ramadan ialah bulan yang panas. Maknanya cuacanya panas. Okay. Jadi nak tunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW lebih suka memberikan benda yang mudah dan lebih suka memberi benda yang lebih dekat dengan fitrah manusia. Sebab permusafiran seperti itu menunjukkan ataupun menjadikan seseorang tu sangat letih. Dan boleh jadi dia tidak dapat kekal ataupun tidak dapat memastikan jiwa dia tu boleh sentiasa baik ataupun sentiasa tenteram ketika mana kekal berpuasa tu. Okay. Para ulama berselisih pandangan dan pendapat berkenaan perkara ini. Namun mereka sepakat jika puasa memberi mudarat kepadanya, jika puasa itu memberi mudarat kepadanya ketika musafir, maka ia mesti berbuka puasa. Okay. Jadi para ulama berpandangan, dia bila mana seseorang itu bermusafir, dengan dia berpuasa itu dia boleh beri mudarat, maka kecenderungan ataupun keutamaan untuk berbuka itu lebih banyak ataupun lebih baik. Namun jika tidak memberikan mudarat, maka terpulang kepada kita untuk membuat pilihan. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan jika dia boleh berpuasa dan tidak mudarat baginya, maka teruskan berpuasa adalah lebih baik. Sama juga dalam bab sakit. Sebab dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut wa man kana maridan, siapa-siapa yang sakit, aw ala safarin, ataupun berada di atas permusafiran. Okay. Sakit itu sendiri sakit yang macam mana? Adakah sakit-sakit yang ringan kita sudah boleh berbuka? Contoh sakit kepala ataupun bersin ataupun selsema sudah menyebabkan kita boleh berbuka. Okay. Para ulama juga bersisih dalam bab ni sebab ayat tu umum. Cuma yang pasti ialah sakit yang menyebabkan sekiranya kita berpuasa, maka dia menambahkan mudarat, maka dia perlu berbuka. Maka dia perlu berbuka. Dan itulah yang paling tepat sebenarnya. Sakit-sakit yang sangat-sangat orang kata apa, memberi mudarat kepada orang yang berpuasa ataupun kekal dengan berpuasa, maka sakit seperti itu bolehlah seseorang tu pilih untuk dia berbuka dan dia boleh ganti pada waktu-waktu ataupun pada keadaan dia sudah pun sihat ataupun sembuh daripada sakit tersebut. Okay. Jadi itu dua hadis yang telah kita sebutkan ataupun yang telah kita perdengarkan tadi menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW menunjukkan adanya sikap sebahagian manusia ni yang cuba cari amalan-amalan yang berat. Tujuannya ialah untuk
mendapat pahala yang banyak. Sebab ada sebahagian orang dia berfikir dengan beratnya amalan kita buat maka lebih banyak pahala yang kita dapat. Okay. Tapi sebenarnya cara fikir seperti itu bukanlah cara fikir yang betul. Itu ialah cara fikir yang salah. Bahkan Nabi tunjukkan sebenarnya begini cara beribadah yang betul. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul tepat bila mana kita melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah, selari dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa setakat tu saja kita punya perkongsian ataupun kuliah kita pada pagi ini. Semoga Allah Taala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Semoga Allah Taala jadikan kita istiqamah berada dalam bulan Ramadan untuk melakukan ketaatan dan amal saleh. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.